tentang SOP PKPP yang sepatutnya kita dah habis minggu lepas, tapi diperpanjang oleh kerajaan sampai akhir Disember, berarti akhir tahun 2020. InsyaAllah semuanya demi kebaikan kita bersama. Walau bagaimanapun, dengan mematuhi SOP tersebut, kita harap dapat istiqamah untuk mengaji sampai ilal yaumil lahdi, iaitu sampai pada hari kita masuk ke liang lahat insya-Allah. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, sekarang kita masuk kepada tanbihun. Tanbihun ni bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia perhatianlah. Kat situ dia tulis perhatian. Dia tak terjemah Arab dia tanbihun. Okey, perhatian yang pertama, alif. Tentang jumlah hari pada bulan Februari itu melihat tahunnya. Kalau kabisat, maka jumlah dia ada 29 hari. Dan kalau basitoh, 28 hari. Ni semua tahulah kan. Lalu bahasa Arab dia al-haqqu fit tarikhi al-masihi. Yang hak dalam tarikh, ni ada terjemah dekat bawah, saya lupa. Saya selalu terjemah Arab macam tu je. Okey, saya baca je Arab dia dulu. Al-haqqu fit tarikhi al-masihi wa huwa tarikhu maulidin nabiyina Isa alaihi salam wa sininuhu kabisatun wa basitatun. Wal ula ma kanat ayyamuha syasawin. Syasawin tu zaman dahulu orang Arab dia tidak kenal nombor 1, 2, 3 tu tak kenal sebenarnya. Atau tuan-tuan macam ni, 3 macam ni, 4 macam ni, 5 macam bulat kan. Itu bukan nombor Arab, itu nombor Hind, India. Diserap masuk oleh orang luar, terutama dari India, Parsi, diserap masuk ke dalam budaya Arab yang ada di Hijaz. Kerana sampai Hijaz tapi tak sampailah ke Maghribi. Maksudnya tak sampailah ke Afrika. Afrika memang membina, orang Arab Afrika dia bina nombor lain. Nombor dia 1, 2, 3, ini Arabic dia panggil. Betul? Tu Arab. Ustaz tu kaum putih ke tak? Tak, itu Arab. Dipakai oleh Eropah ketika Andalus, kan umat Islam berkuasa di Andalus. Jadi yang orang Eropah ni yang buta-buta huruf ni, dulu pergi belajar lah. Cerita dia pergi belajar teknologi dari orang Islam. Kerana apa? Gereja telah menghalang mereka untuk berfikir dalam ilmu sains. Dia dihalang kerana takut bertentangan dengan Injil. Akhirnya mereka ambillah nombor tersebut, nombor yang Arabic Islamik menjadi European. Itu cerita dia. Okey, boleh faham Jadi ada yang kata, ustaz, nombor tu yang betul Arab ni, yang Islam tu yang macam ni. Tak, itu India. Arab sebenar, yang sebenar-sebenar, yang zaman sebelum datangnya perhitungan falsafah dan lain-lain, hitungan dia adalah pakai hisab jumal. Hisab jumal tu apa? Abajadun hawazun hatayakun lamanun. Itu dulu saya kecil hafalah. Maksud dia al-abajadun, alif, ba, jim, dal, 1, 2, 3, 4. So shin, sin, waw adalah 366. Kalau tuan-tuan hafal Aqidatul Awam, kan di akhir itu dia baitkan, dikarang fitarihi berapa itu dikira-kira hisab jumal jadi berapa. Kita baca Astrolab lama, Astrolab zaman Abbasiyah. Kalau baca Astrolab zaman Abbasiyah, dia tak ada nombor lagi. So dia pakai Abajadun lah. Abajadun tu nombor dia. Boleh faham? Dalam ni kita dah rubah menjadi Namral Arab dalam buku ni. Tapi nanti bila dah khatam kitab ni, kita masuk Sulamun Nairain.
Sulaimun Nairan itu nanti kita akan pakai abajadun. Okey, boleh. Kita pakai abajadun, waktu itu kena hafal lah. Saya tak adalah nak surah-surah apa dulu kat pondok tak hafal kena diri. Maksud dia tak mudah nanti kena hafal. Nantilah tu nanti dah khatam. Okey. Wasaniyatu ma kanat ayyamuha syasatun. Yang okey, syasatun tu apa? 365. Samalah hisab Jumaat lagi. Yang qasiru yaumun min ayyami Februari. Fa ayyamuhu tis'atun wa ishruna 29 fil ula wa samaniyatun wa ishruna fis saniyati. Maksudnya, adapun yang sebenar pada tarikh Masihi iaitu tarikh kelahiran Nabi kita Isa alaihi salam. Nampak tu tuan-tuan. Jadi jangan sampai ta'assub, tak nak pakai Masehi sama sekali. Ini adalah tarikh orang kafir. Jangan begitu. Memanglah orang bukan Islam yang memakai tarikh ini kerana menilai dari tahun Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita terpaksa pakai untuk perhitungan secara ilmiah. Kita nak bahas tentang siapa? Contohnya nak bahas tentang kelahiran atau tentang kes yang dipanggil dengan Council of Nicaea. Hijrah tak keluar lagi. Yang keluar adalah tarikh Masehi. 300 tahun setelah Masehi, miladi. So takkan kita nak kata berapa ratus tahun qablal hijrah? Tak betul lah. Orang tak, bukan convention. So kita pakai untuk kepentingan ilmiah. Tak ada masalah. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam Nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama tak nak Nabi Isa direbut oleh orang Kristian, dijadikan anak Tuhan. Tak nak. Itu hak kita umat Islam. Kerana apa? Kita sayang Nabi Muhammad SAW, kita sayang Nabi Isa alaihi salam. Ini kena faham. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Jangan hanya kerana dia Nabi kepada golongan Yahudi, kita tak suka Musa. Tak boleh. Sebab itulah Rasulullah SAW kata apa? Kita ini lebih berhak terhadap Musa AS daripada kaum Yahudi. Sehingga disunatkan puasa hari apa? Hari Ashura. Dan disunatkan untuk puasa Tasu'a. Tasu'a dengan Ashura. Ini contoh dia. Saya bagi contoh lah. Dia apa? Ini nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan kita tak nak Masehi ni. Tak, kita raikan dua-dua. Walaupun kita kata ustaz dalam pentarikhan tu ada kesalahan, betul. Tapi kita tak tengok sejarah di situnya. Kita tengok sebagai iktimad yang mana convention semua pakai. Samalah Hijri. Kalau kita nak bahas tahun berapa ni macam mana nak gaduh, susahlah. Susahlah kalau macam tu. Ini maksud dia tuan-tuan. Nabi Isa alaihissalam dan tahun-tahunnya ada kalanya kabisat dan basitoh. Yang pertama itu kabisat. Yang pertama itu ya dalam kurung kabisat adalah jumlah harinya Syasawin 366 hari. Dan keduanya basitoh adalah jumlah harinya Syasatun 365. Berkurangan satu hari dari bulan Februari. Maksud kurangkan dari 29 menjadi 28. Maka jumlah hari 29 hari. Dan pada basitoh jumlah harinya 28 hari. Apabila usnya ini perhatian Jadi ini apa? Kita rujuk pada pelajaran yang minggu lepas. Kita kan cuba tengok page 14. Sekejap je. Us bulan sebelumnya ditambah umur bulan sebelumnya kurangi 35. Betul? Contoh dia apa? Us bulan Disember 1969 24. Ditambah umur bulan Disember 1969 31. 24 tambah 31 adalah 55. Kerana 55 lebih dari 35 kurang 35.
Hasil dia 20. Usnya 20. Betul? Okey kan? Sekarang kita balik page 17. Apabila us bulan sebelumnya ditambah umur bulan sebelumnya, hasilnya tidak boleh ditolak 35. Tambah us sebelum tambah umur bulan sebelum, tak sampai 35. Contoh dia. Dalam tambah F atau tambah footnote kat situ, iaitu terkurang dari 35. Itu maksud daripada tak dapat tambah 35. Maksud dia hasil dia kurang daripada 35. Misalan dia, hari sebelum itu 28 kan, Februari, tambah us dia 6, tambah us dia 5, contoh dia, jadinya 33 tak sampai 35. Maka us bulan yang dicari adalah us bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah hari bulan sebelumnya, yakni tidak usah ditolak 35. Tak perlu untuk ditolak 35. Jadi 33 lah. Gak nampak? Contoh dia, kalau Jim ni peringatan yang ketiga. Peringatan tu dia nak ingatkan kita lah. Asalnya 35. Jadi ustaz, kenapa kena tolak 35 tu? Ini alasan dia, alasan secara matematik dia, secara falak dia. Asalnya 35 adalah ayyamul usbu', iaitu hari pada satu minggu adalah 7 hari. Dikali dengan ayyamul ukhmus, iaitu hari-hari 1/5, berarti 5 lah. Kan? Kalau 30 bagi 5 berapa? Kan? 35. Contoh dia. 7 kali 35 adalah 30. 7 kali 5 adalah 35. Itu maksud dia. Yang kedua, tafawud adalah, tadi dia dah terangkan tentang kabisat dengan basitoh. Sekarang dia terangkan tentang tafawud. Kenapa? Kalau tuan-tuan buka page 14, jadi dia ada tafawud. Tafawud itu adalah perbezaan. Perbezaan. Kat mana perbezaan ni? Sebelum. Sekejap. Nanti kita jumpa. Tafawud adalah selisih antara 35 dan jumlah hari dalam satu bulan, umur bulan. Contoh dia kat bawah tu. Lupa. Contoh dia umur bulan Januari 31. Maka tafawudnya adalah 35 tolak 31 berarti 4. Itu nama dia tafawud. Okey. Perbezaan kacak, kalau bahasa Jawa tu kacaknya. Nombor 3, untuk rumus nombor 2. Okey, rumus yang tafawud ni, alif dan ba itu berlaku jika us bulan tafawudnya itu tidak boleh, atau dari penjumlahan us bulan sebelumnya ditambah umur bulan sebelumnya tidak boleh dikurangi 35. Akhirnya yang jadi tafawud. Untuk mencari us bulan bagi tahun yang tidak terdapat dalam jadual, sekarang ustaz, jadual dah ada. Sebelah ni dah ada jadual. Mana jadual kat mana? Ni kat page 15 kan dah ada jadual, betul? Tuan-tuan tengok 94, 95, 96, 97, 98. Dah ada jadual. Kalau dulu saya buat, saya bawa ke tak? Tuan-tuan, jadual tu pendek. Kalau tuan-tuan balik rumah boleh buat jadual lengkap macam ni lah. Saya dah buat dah. Dulu saya buat dari tahun 1994 sampai 2042. Saya masih hidup lah tu. Sekarang dah 2020. Dah separuh ni dah saya buat ni. Kita ni. Ni saya buat waktu kat pondok ni, sampai keluar pondok ni masih ada. Tak saja masih ada lah. Ni saya buat tahun 2000, tepat tahun 2000.
Ni. Jadi dengan buat jadual seperti ini, kita boleh tahu jadual untuk buat kalender miladi sampai bila-bila. Sampai kiamat lah. Kiamat tu bila tak tahulah. Ke habis ni kiamat tak tahu juga lah. Ya ke? Wallahualam, mana tahu. Siapa tahu kiamat, tak ada orang tahu. Ini contoh dia. Okey. Jadi boleh buat jadual. Jadi untuk mencari us bulan bagi tahun yang tidak terdapat dalam jadual, maka caranya adalah jika tahunnya itu bertambah 16 tahun, maka usnya ditolak 1. Jadi dia dah automatik dah. Kalau bertambah 16 tahun, tolak 1 us dia. Kalau berkurang, dia kata gini, dan sebaliknya, jika tahunnya berkurang 16 tahun, maka usnya ditambah 1. Itu cara nak clarify perhitungan tuan-tuan tu betul ke salah. Kan cara yang ada di page 14, cara nak buat us dia. Okay. Lepas tu kalau nak clarify, basically nak tak nak 16, kalau bertambah 16 tahun, us dia mesti kurang 1. Kalau berkurang 16 tahun, us dia bertambah 1. Itu dah lumrah. Matematik dia macam tu. Okay, boleh buka page 18. Boleh tengok bulan, tahun, usnya, tahun, usnya. Contoh dia bulan Januari tahun 1930. Usnya 3. Kalau 16 tahun lagi berarti 1946. Berarti usnya 2. Nampak tu? Kalau tambah lagi 16 tahun 1962, usnya 1. Tambah lagi 16 tahun, tahun 1978, usnya menjadi 35. Kalau berkurang pula, 1930 kurangi 16, usnya 3. Lepas tu 1914 kurangi 16, 1898, usnya bertambah menjadi 5. 4, 3, 4, 5. Nampak? Tambah kurangi lagi 16 tahun, berarti 1882, usnya berarti 6. Boleh nampak kan? Akhirnya tuan-tuan dan tuan-puan boleh buat jadual ni. Boleh buat jadual ni lah. So tak adalah nak kena beli kalender mahal buat jadual ni, selamatlah. Zaman dulu kalender mahal tuan-tuan. Zaman dulu-dulu lah. Paling-paling murah tu beli kalender kuda Cina tu. Bukan nak main kuda. Mak saya kata kalender kuda. Dia kata, zaman tu tarik koyak satu kertas tu pun mahal. Boleh tulis belakang tu buat bookmark. Sekarang dah tak, picit keluar kalender dah free dah. Kat pondok saya dulu kalender ni kita buat guna ni, untuk buat kalender kita jual. Satu kalender RM20,000. RM8 jual. Saya bawa balik, dia orang bagi saya 20 kalender. Saya bagi free ke anti-anti saya suruh mak saya bayar. Ada korang jual kalender kat Malaysia ni, orang dapat free kalender. Betul, free kalender. Balik dari Indonesia suruh jual kalender. Kalau kat Indonesia ialah dia orang jual, duit tu bawa masuk untuk membangun pondok. Itu cerita dia. Okey. Us yang terbesar adalah 35. Ini peringatan nombor 6. Us paling besar adalah 35. Dan yang terkecil adalah 1. Berarti lepas 1 35. Lepas 35 1. Itu maksud dia. Tak boleh lebih dah. Maka bila us sudah sampai 35, maka berikutnya adalah 1. Dan bila sudah sampai 1, maka berikutnya adalah 35. Okey, jelaskan tuan-tuan. Al-babus sani. Masuk bab kedua. Okey, minggu depan insya-Allah kita dah kena pakai ni. Rubuk mujayyab. Minggu depan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita dah kena pakai rubuk mujayyab. Saya dah bagi tahu Akademi Jawi untuk segera siapkan rubuk mujayyab. Minimum 50 biji lah. Minimum. Cuma saya khabar awal-awal lah.
Saya tanya mereka berapa harga rubuk mujayyab. Paling murah diorang boleh bagi dalam RM100. Paling murah sebab pakai alat mesin semua untuk potong. Saya tak tahu dia pakai besi ke pakai apa, pakai bronze ke, saya tak tahulah. Tapi inti dia lebih kurang seperti itu. Tapi insya-Allah bolehlah tuan-tuan. RM100 je daripada pergi Pulau Redang lagi mahal. Itu RM100. Kalau yang tak mampu, mungkinlah yang banyak berduit kat sini boleh tolong yang tak ada duit untuk beli perkara tersebut, wakafkan atau sedekahkan, hibahkan. Kalau tak beli banyak-banyak, bagi yang tak ada boleh diberikan untuk guna benda ni. Kalau kat Indonesia memang lagi murah, tapi kalau bawa dari Indonesia sama juga jadi mahal. Dan sebaiknya tak pakai kayu macam saya, sebab saya tak berani tinggalkan benda ni kat dalam kereta. Kalau tinggal benda dalam kereta, dia bengkok. Kayu kan, dia bengkok, panas, bengkok. Tadi saya terpaksa tinggalkan sebab malas bawa, harap tak bengkok. Kalau dah bengkok, hilang lah, tak boleh pakai dah. Ini. Jadi boleh nanti insya-Allah 2 minggu lagi akan dijual lah kat bawah sana. Nanti budak-budak datang bawa macam biasa. Boleh dah beli sebab kita akan menggunakan dia insya-Allah. Al-babus sani, bab kedua. Fi ma'rifati darajati syamsi ala takribin. Menerangkan tentang derajat matahari ala takribin, perkiraan. Sebab ini dipanggil takribi, bukan spesifik tahu. Kalau teknologi sekarang dah mungkin lebih dalam kan, darajat syamsi itu boleh accurate. Tapi ini tidak menafikan ilmu basic. Ini basic yang kita belajar. I'rif, cara dia i'rif ayyam syuhurika. Ketahuilah, ni nanti dah diterjemah kat bawah, Syekh lupa je saya. I'rif ayyama syuhurika al-afranjiyah. Al-afranjiyah itu adalah bulan Eropah, Julius lah. Saya dah terangkan ni kalau tak salah. Wazid alaiha miqdarat tafawuti, dan tambah padanya kira-kira atau miqdar tafawut. Tafawut, perbezaan dia. Bainahu wa bainal burji alladhi ala yasarihi. Fama kana fahiya darajatus syamsi min dhalikal burji atau burji ma lam yazid ala salasina wa illa fazaidu durujuha. Okey. Midal burji alladhi yalih. Bab yang kedua, pada menyatakan tentang mencari derajat matahari secara kira-kira. Derajat matahari itu apa? Di sini bermaksud kedudukan, boleh tengok footnote tu. Kedudukan matahari dari permulaan buruj ketika bumi mengelilingi matahari sepanjang tahun. Matahari kelihatan merentasi 12 buah buruj jika dilihat dari langit bumi. Matahari mengambil masa selama 30 hari untuk merentasi setiap buruj tersebut. Lihat gambar tersusun buruj-buruj, nanti dia akan tunjukkan. Okey. Lalu apa? Maka derajat matahari secara ketahui olehmu hari-hari bulan-bulan miladi kamu, maka tambah olehmu ke atasnya kadar tafawut. Tafawut pula apa? Di sini adalah perbezaan antara hari bulan Julian dengan hari kedudukan matahari dari permulaan satu-satu buruj. Jika dilihat pada jadual di sebelah, pada 1 Januari matahari sudah 9 hari merentasi buruj Jadiun. Lihat tanbih fi ma'rifati darajati syamsi, insya-Allah ada bab dia khusus. So apa? Maka tambah olehmu ke atasnya kadar tafawut antaranya dan antara buruj yang di sebelah kirinya. Maka berapa jumlah yang didapati, maka itulah darajat matahari dari buruj itu selagi mana tidak lebih daripada 30. Jika lebih, maka tambahan darajat tersebut ditambah pada buruj berikutnya. Tuan-tuan boleh tengok jadual. Ada jadual kat muka surat sebelah tu.
Asy-syuhur al-afranjiyah. Ini qawaid, ini jadual, tak boleh dirubah. Tak tahulah ahli fizik hari ini dia rubah, itu hak diorang lah, kepakaran mereka. Syuhur afranjiyah maksudnya bulan Eropah. Pertama Januari, 1 tu patutnya belah kanan tu. Tapi sebab dia tulis style macam tu, komputer dia tak boleh, dia jadi belah kiri. Maklum je lah. Nanti saya suruh dia betulkan antara buat kotak baru lah. Macam tu kan senang. So pertama Januari, tafawut dia 9. Berarti apabila masuk bulan Februari, lebih derajat dia dah 9 dah. Lebih perjalanan di buruj dia, buruj bil Arabiyah, di bintang yang mana? Bintang Jadiyun. Bahasa Arab dia Jadiyun. Bil Latiniyah, dalam bahasa Latin dia Capricornus. Capricorn lah bahasa Inggeris dia. Bil Jawiyah, dalam bahasa Jawi, lebih kurang macam tu lah, iaitu anak kambing. Capricorn tu anak kambing saya lah. Bukan saya ni anak kambing. Salah, maksud dia bintang dia anak kambing. Ni nampak tu tuan-tuan? Ustaz, ini macam astrologi, bukan falak. Ni cerita dia. Zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang astrologi dengan falak itu jadi satu. Jadi ini adalah dua ilmu yang tidak dipisahkan. Menurut golongan Greek, manuskrip dia saya tak adalah sebab dia bahasa Latin, tapi dibaca dalam beberapa tulisan sejarah bahawa mereka bukan hanya menilai gerhana dan tidak gerhana kan, matahari di mana, tapi juga mereka memahaminya sebagai mentilik nasib. Ada sampai macam tu. Bukti dia jahiliyah Arab. Jahiliyah Arab ni ada dipanggil dengan apa? Tayarah. Tayarah ni macam mana? Iaitu dari perkataan ta'irun, burung lah, tuyur. Jadi dengan adanya burung ke sana, ni baik ke tak baik ke, macam tu lah lebih kurang. Ini syirik lah. Boleh salah lah. Cuma beza dia, orang Greek mereka ada ilmu. So mereka nak pilih tu, mereka kena baca tabiat, dia panggil astrologi itulah. Tabiat bintang ini dia boleh predict nasib. Dan of course lah kita menafikan tersebut. Kerana apa? Kita dah tahu baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila datang Islam ni, of course kita pisahkan. Dan mereka pun, ialah yang itu nak tahu bulan semua tu diorang tentukan. Tapi ilmu astrologi tu kadang-kadang terikutlah. Kalau kitab Melayu dia, nama dia Bintang 12. Kitab Bintang 12. Bahasa Arab dia Abu Ma'syar Al-Falaki. Itu adalah kitab yang kita tak boleh baca lah. Kerana apa tak boleh baca? Kerana dia khawatirkan akidah kita boleh tersesat. Boleh faham? Kan? Kita dah tahu takdir ini semuanya baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So semuanya telah termaktub di Lauh Mahfuz. Okey, dan berada pada ilmu Allah yang qadim. Tapi kenapa dalam ilmu falak ada Capricornus? Sebab buruj bintang tu. Takkan hanya kerana digunakan dalam ilmu astrologi, kita nak kaji falak kita kena tukar nama dia. Taklah macam tu. Cuma kita bagi tahulah, ini bukan astrologi, ini falak. Kerana apa? Macam inilah boleh saya anggap. Ini matahari, ini bulan, betul? So dia akan pusing macam ni. Kita kan duduk dekat bumi ni. Sorry, ini matahari. Ini bulan pula. Ini bumi. Bumi ni kan berputar. Matahari, betul? Bila bumi ni putar, kita kan duduk kat sini. Kita nak tahu kita ini dengan matahari berada di mana. So kita tak boleh nak tengok matahari, sebab tiap-tiap hari memang kita nampak matahari. Betul? So kita tak tahu posisi kita. Tapi bila waktu malam, kita akan tengok ni. Betul tak? Inilah peta kita. Capricorn, Aquarius dan lain-lain. Nampak ni pusing?
So bila kita berjalan, oh kita bulan Januari Capricorn, kita dekat bulan berapa Cancer, kita dekat bulan berapa Leo, kita dekat bulan berapa Virgo kan. So dengan ini kita tahu, oh ini tengah musim apa, musim sejuk, ini tengah musim apa, musim panas, ini musim apa, nampak tu. Itulah nak isbat, itulah kita kena belajar bintang. Dan nama dia dah memang macam tu, Capricorn dan lain-lain. Takkan kita nak tukar nama dia. Nama Arab senang lah, Jadyun, jadi Islamik lah. Tak juga, kalau digunakan Jadyun, digunakan untuk benda yang syirik lah dia, kan? Betul tak? Fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Kita pegang benda tu. Fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Tak perlu nak gaduh lah tentang nama apabila makna dia dah diketahui. Okey, yang kedua Februari, tafaut dia 10. Bahasa Arab dia Dalwun. Aquarius, tukang air. Boleh bacalah sampai turun tu, kan? Boleh baca. Berarti apa? Berarti contoh dia bulan Disember, Kausun, Sagittarius, panah. Tafaut dia 7. Awal bulan Disember, jadi tafaut ni posisi bumi kita telah berada, kalau bahasa zaman lama, posisi matahari itu telah berada. Macam itulah beza dia. Boleh faham Sebab dulu kan dia ingat ni yang berpusing. Posisi matahari itu telah berada, tafaut dia 7. Itu. Okey. I'lam, ketahuilah, anna hadhil buruja, bahawa sesungguhnya buruj ini, bahasa Arab lah, syamaliyatun wa janubiyatun. Fal janubiyatu al mizanu wal aqrabu wal qausu wal jadyu wal dulwu wal hutu wa ghairuha syamaliyatun. Waqad nazama syekhuna Muhammad Faqih nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi amin. Muhammad Faqih ni siapa? Guru kepada kiai saya. Nama dia Muhammad Faqih. Syekh Muhammad Faqih. Langitan kalau tak salah, atau mana saya tak sure. Hamalun wa thawrun jawza'u saratan asad sumbulatun li shamali hadhihi nusibat mizanu aqrabu qausun jadayun dulhu tunusibat li janubi ghaflati ghalibat. Itu baik dia lah. Kenapa lagu dia sumbang Ustaz? Nak buat macam mana? Saya tak pandai nyanyi. Sebab tu jangan suruh saya nyanyi, nanti sumbang. Summa inna qausal irtifai munqasimatun ala hadhil buruji al-ithna asyara. Yubda'u min awalil qausi bil hamli fal thawri fal jawza' likulli burjin salasuna darajatan. Summa yuqasu min akhiriha bisaratan fal asad fasumbulah. Summa yubda'u saniyan min awwaliha bil mizani fal aqrabi fal qausi. Summa yuqasu min akhiriha bil jadyi fad dalwi fal huti. Fa ra'sal hamli wal mizani i'tidalani wa ra'sus saratani al-inqilabi as-sayfiyu wa ra'sul jadi al-inqilabi syitawi. Yang tahu bahasa Arab fahamlah. Yang tak tahu boleh baca terjemahan dia. Ketahui olehmu bahawa buruj-buruj ini ada yang di utara dan ada yang di selatan. Buruj-buruj ini ada yang utara, ada yang selatan. Jadi bukan hanya bumi ini utara selatan, buruj pun ada yang utara dengan selatan. Kalau nak terang zaman sekarang, ada kat dalam YouTube saya pernah jumpa, cuma saya lupa nama channel dia. Dia tentang semua jenis ilmu falak. Dia infografikkan. Oh, memang cantik dan terbaru. Tapi tak dibuat oleh NASA, dibuat oleh macam society falak lah. Saya dulu ikutlah Jenah Falakiah Nahdlatul Ulama di Indonesia sahaja. Tu je lah satu organisasi falak yang saya ikut. Dan tak habis-habis bahas apa, batalnya, sahnya tengok anak bulan. Itulah. Nak tambah ilmu yang lain tu masih kurang lah. Kecuali kita ada baca-baca kitab tu banyak lah.
Saya diberi oleh guru saya satu manuskrip tebal ni tentang ilmu falak dikarang oleh Kiai Maisur Sindi. Saya nak tahqiq sampai sekarang malas tu, ya ada waktu lah. Tapi saya berazam sebelum saya meninggal tu saya kena tahqiq lah. Itu saya berazam tu bukan nazar. Berazam untuk tahqiq. Kalau boleh tahqiq tu Masya Allah. Jadi nak faham ni kena tengok infografik tu, bahawa buruj-buruj ini ada yang di utara dan ada yang di selatan. Buruj-buruj yang di selatan adalah Mizan, Aqrab, Qausun, Jadiyun, Dalwun, Hutun, 6. Sebab total bulan ada 12. Berarti buruj ada 12. So ini adalah yang berada di selatan. Manakala selebihnya adalah buruj-buruj di utara, yaitu Hamlun, Saurun, Jauzaun, Saratan, Asadun dan Sumbulah. Telah menazamkan guru kami Syekh Muhammad Faqih nafa'anallahu bihi wa biulumihi amin, Hamlun wa Saurun Jauza ila akhirih. Kemudian semua 12 buruj ini dibahagi sama rata pada Qausil Irtifaq. Jadi kalau buruj ini dibagi sama rata dengan Qausul Irtifaq, ya, betulkan sikit. Okey. Dibagi dengan Qausul Irtifaq bermula dari awalil qausi dengan hamal, kemudian saur, kemudian jauza, setiap satunya terbahagi 30 derajat. Kemudian dimulakan dari arah yang bertentangan dengan saratan, kemudian asad, kemudian sumbulah, kemudian dimulakan kali yang kedua dari awal qaus dengan mizan, kemudian akrab, kemudian qaus, kemudian dimulakan dari arah yang bertentangan dengan jadiyun, kemudian dalwun, kemudian hud. Maka permulaan hamal dan mizan adalah iktidalani. Iktidalani itu dia explain kat bawah equinox tu. Okay? Dia explain kat bawah tu. Dan permulaan saratan adalah inkilab as-saifi. Sama solstice. Nak sebut pun susah. Okay, lepas tu dan permulaan jadiyun inkilab asyitawi adalah dia panggil winter solstice. Tu. Okay. Lepas tu tanbihun. Jadi boleh kita nampak lah, ni gambaran dia lebih kurang sinilah. Ni kita boleh nampak ni posisi dia ada iktidal, inkilab syitawi, ada iktidal. Dia dah buat letak tarikh dah dengan update tarikh 22 Disember, 21 Jun, dengan dibetulkan dan posisi bumi. Dia bagi contoh gambaran dia. Okey, atau tuan-tuan boleh buka belakang ni. Ini adalah gambar yang legend. Legend tu apa? Dari dulu sampai sekarang pakai gambar ni. Inilah gambar bintang tersebut. Sebab apa? Bintang tersebut bukan bersifat gambar macam kita lukis tu. Kalau tuan-tuan duduk dekat observatory, pergi kat Teluk Kemang kan, sebab tu cuti-cuti duduk hotel situ, bawa family tengok guna benda tu kan, teropong tu boleh minta dia tunjuk semua. Atau pergi dekat level tu kalau tak salah, dia terbuka tempat tengok anak, tempat mencerap anak bulan. Kat situ kalau kita tengok ke atas kan, bintang ni gelap, and then ada bintang-bintang banyak kan. Kalau orang yang dah biasa tengok, dia boleh nampak sambungan ni, bintang ni, lukisan bintang ni. Tak. Oh, ni apa? Capricorn. Oh, ini ni. Oh, ni betul. Dan 12 ini untuk sebagai peta bagi pergerakan bumi dengan matahari ini. Posisi dia dekat mana? Inilah yang menjadi, bahasa Jawa kita panggil patokan dia. Ini yang dijadi macam tempat yang kita nak tahu posisi dia, stand dia dekat mana. Dengan tengok bintang tersebut. Sampai sini, oh ini jadiyun. Sampai sini, oh ini mizan. Sampai sini, oh ini hud. Sampai sini, oh ini akrab. Contoh dia. Sebab apa itu bintang akrab? Tu.
kanser dan lain-lain. So nampak tu, matahari, bumi, itu gambar tersusun dia. Okey, kembali ke page 23. Tanbihun fi ma'rifati darajati syamsi, peringatan tentang mengetahui derajat matahari. Ayyamul mafrudi tambah tafawutus syahril mafrud. Maksud dia hari, iaitu apa? Kita baca kat terjemah ni kat bawah, perhatian tentang mencari derajat matahari. Tetapi kalau lebih kenapa tetapi pula? Dia tak tulis kat sini. Patutnya bahasa Inggeris, bahasa Arab dia adalah ni. Ni kena betul kan? Saya kena tulis kat sini. Tertinggal. Okey. Saya terangkan kat sini saja dulu. Tanbihun fi ma'rifati darajati syamsi, ayyamul mafrudi, hari yang dituntut ditambah tafawutus syahril mafrudi, tambah dengan lebihnya bulan yang dituntut. Nahun, contoh dia apa? Yaumul mafrudi al-isnaini, hari yang dituntut adalah Isnin. Okey, 6 Mac 2000 ditambah tafawutus syahril maras adalah menjadi 6 tambah 8, kerana bulan Mac adalah 8. Kita buka page 20, 8 tambah 6 menjadi 14. Maka syamsu, fasyamsu, maka matahari, matahari berada pada 14 darajat fi burujil hud, berada pada buruj hud. InsyaAllah kita berhenti kat sini. Kita sambung minggu bulan 2 minggu lagi insyaAllah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut jadi apa? di bagian. Okey.